Dalam ayat yang lepas kita dah bincang di mana Nabi Adam alaihi salam sewaktu diciptakan oleh Allah Ta'ala, Allah ciptakan bersama dengan Nabi Adam itu pakaian yang dalam bentuk yang kita bincang dulu. Satu, ada pandangan mengatakan nur, itu cahaya. Dia bukan pakaian yang macam kita ni, kain ni. Dia adalah berbentuk cahaya yang menutup aurat. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وبنية الشفاء ورفع البلاء ونصر الأعداء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر ورب أتمم بالخير. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas limpah dan kurnianya, taufik serta hidayah daripadanya, dapat sama-sama pada malam yang berbahagia ini kita masih lagi diberikan peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan segala amalan yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini alhamdulillah kita dapat bersama yang walaupun pada malam ini jadual asal Ustaz Jafri tapi kerana tak dapat hadir, ada urusan ataupun ada sesuatu kekangan, saya minta untuk gantilah. Kebetulan pada hari Ahad depan sepatutnya kuliah saya pada Ahad dibawa hari ini gantikan Ustaz Jafri, dan Ahad depan insya-Allah Syekh Zainal Asri akan bersama tuan-tuan di sini insya-Allah. Walau bagaimanapun kita syukur kepada Allah SWT kita dapat lagi bersama dalam minggu-minggu akhir sebelum kita bercuti Ramadan. Kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan keberkatan kepada kita baki daripada bulan Sya'ban ini, seterusnya menemukan kita dalam bulan Ramadan. Allahumma barik lana fima baqiya min syahr Ramadan. Ya Allah, Engkau berkatilah kami apa yang terbaki daripada bulan Sya'ban, fima baqiya min syahri Sya'ban. Allahumma barik lana fima baqiya min syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, Engkau berkatilah kami apa yang terbaki daripada bulan Sya'ban yang beberapa hari lagi lah akan berakhir, dan wa ballighna Ramadan, sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Kita doakan mudah-mudahan lah kita akan sampai dan sempat bertemu dengan Ramadan pada tahun ini dengan penuh keazaman untuk kita melaksanakan ketaatan, meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita agak rasa gembira lah sedikit pada tahun ini kerana insya-Allah Ramadan tahun ini suasananya tak macam tahun lepas kot insya-Allah. Tahun lepas agak yalah, dengan PKP itu kita tak boleh nak hadir ke masjid untuk bertarawih kan. Tapi ala kulli hal ada hikmahnya. Ada hikmah apa yang berlaku. Setidak-tidaknya ramai yang jadi imam tahun lepas di rumah masing-masing kan. Yang tak pernah jadi imam pun pakat jadi imam, alhamdulillah. Dan baru tahu payah pun jadi imam ni kan. Dulu komplain imam kan. Rupanya susah jadi imam. Tidak adalah pengalaman jadi imam di rumah masing-masing, alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita syukur kepada Allah tahun ini kita dapat kelonggaran untuk mengimarahkan rumah-rumah Allah, masjid
masjid dalam bulan Ramadan akan datang. Cuma kita kena ikutlah peraturan SOP dan sebagainya, kerana keadaan masih sebenarnya belum selesai lagi dengan COVID-19 yang masih ada dalam komuniti. Bahkan maklumat yang kita terima kata sakan juga ni naik balik kan. Tak apalah, kita pakat-pakat jaga, doa banyak-banyak kepada Allah SWT, ikut peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa, insya-Allah lah. Dengan usaha yang kita lakukan bersama, takwa yang kita lakukan, dan berdoalah kali ini kita pakat-pakat sungguh-sungguh beristighfar, mohon ampun kepada Allah, menginsafi kesalahan dan kesilapan kita masing-masing, dan kita mohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diangkatlah ujian dan musibah ini daripada kita semua, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sambung balik kuliah tafsir Ihsan kita yang terakhirlah sebelum kita cuti Ramadan. Kita sambung balik kita punya tafsir Ihsan jilid yang kedua, dan kita masih lagi dengan tafsir suratul A'raf. Kita berada pada ayat yang ke-26. Setelah kita bincangkan dalam pertemuan yang lalu berkaitan dengan kisah Nabi Allah Adam AS, yang mana kisah Nabi Adam AS yang dilarang dari, ataupun Allah Ta'ala melarang untuk makan daripada buah terlarang, dan sehingga akhirnya syaitan ataupun iblis menggoda dan akhirnya makan dan tercabut pakaian dan sebagainya. Itu dah kita bincang panjang dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, dan akhirnya kita dah baca bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghantar Nabi Adam AS dan Siti Hawa ke muka bumi. Itu juga telah pun kita selesai bincang. Ayat hari ini kita sambung, ataupun pertemuan yang lepas kita dah baca sedikit ayat ini, kita ulang balik sedikit. Di mana ayat 26 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya bani adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya Adam, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Hai bani Adam, hai anak-anak Adam lah, seluruh anak Nabi Adam itu nama bani Adam. Sungguh telah kami turun atas kamu itu akan pakaian yang menutup akan kemaluan kamu, dan pakaian perhiasan, yakni dengan turun hujan yang menumbuh kapas dan ketan, dan menghidup binatang yang bulunya diperbuat pakaian dan sutera. Ayat ni kita bincang dah sikit dalam pertemuan yang lalu, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita umat manusia, iaitu Allah Ta'ala memberikan kepada kita pakaian. Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita pakaian. Dalam ayat yang lepas kita dah bincang, di mana Nabi Adam AS sewaktu diciptakan oleh Allah Ta'ala, Allah ciptakan bersama dengan Nabi Adam itu pakaian yang dalam bentuk yang kita bincang dulu. Satu, ada pandangan mengatakan nur, itu cahaya. Dia bukan pakaian yang macam kita ni, kain ni. Dia adalah berbentuk cahaya yang menutup aurat. Ataupun satu riwayat mengatakan dia umpama seperti kuku yang menutup aurat. Namun disebabkan Nabi Adam dan Siti Hawa makan daripada buah terlarang, akhirnya terlucutlah pakaian berkenaan. Maka apabila dihantar ke bumi, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wahai anak Adam, qad anzalna 'alaikum, sesungguhnya kami telah turunkan kepada kamu libasan, iaitu pakaian-pakaian. Pakaian maksudnya bagaimana? Adakah Allah Ta'ala turun gedebuk pakaian begitu? Tidak. Maksudnya Allah Ta'ala berikan ilmu, berikan ilham kepada manusia untuk mengambil daripada tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan pakaian. Ambil daripada kulit binatang untuk dijadikan pakaian. Maka itu yang Allah Ta'ala sebut, qad anzalna 'alaikum, kami turunkan mana? Turunkan hujan, tumbuhkan tumbuhan, beri binatang makanan. Akhirnya melalui proses itu, akhirnya manusia boleh buat pakaian. Yang mana tujuan pakaian itu Allah Ta'ala kata apa? Yuwari sawatikum, yang mana pakaian itu akan menutup kemaluan kita, ataupun perkara yang berkaitan dengan aurat manusia. Sawah ni
kemaluan ataupun aurat besar. Mana digunakan pakaian itu untuk menutup aurat dan juga kemaluan manusia. Bahkan Allah Ta'ala kata warisha, bukan sekadar pakaian, bahkan rish. Rish ini diterjemahkan sebagai sesuatu perhiasan yang diberikan tafsir oleh sebahagian ulama. Antaranya Ibn Katsir meriwayatkan ada beberapa pandangan yang mentafsirkan ar-rish. Antaranya yang mengatakan rish ini adalah pakaian-pakaian tambahan daripada pakaian asasi. Pakaian tambahan. Kita kata kalau pakaian asasi ni selai kain. Kalau tambahannya apa dia? Mungkin pakaian ku atas, buh lebay pula. Kalau baju ni ada pula dengan baju panas dia, ada pula dengan baju kut luar dia, ada pula Sebagian ulama mengatakan rish itu adalah maksudnya al-jamal, pakaian-pakaian yang cantik. Kalau libas, pakaian-pakaian yang asas, yang biasa. Rish itu pakaian-pakaian yang cantik. Ataupun sebahagian ulama semasa menamakan rish itulah yang dinamakan sebagai fashion. Fashion, pakaian yang lebih daripada kebiasaan ataupun lebih daripada keperluan. Disebut juga oleh para ulama, kalau sebut libas ini merujuk kepada pakaian yang bersifat daruriyat dan hajiat di bahasa maqasid syariah. Adapun rish ini merujuk kepada pakaian yang bersifat tahsiniyat. Pakaian bersifat daruriyat dan hajiat ni pakaian mesti yang tak dapat tidak. Seumpama yang berlaku kepada sebahagian sahabat-sahabat Nabi SAW. Yang kita tahu dalam hadis ada menceritakan, ada riwayat sahabat-sahabat ada yang mempunyai pakaian yang sangat minimum sebab kerana mereka miskin. Ada yang hanya memiliki sehelai kain, yang mana sehelai kain itu digunakan untuk solat. Apabila dia solat, dia akan angkat sampai ke bahu, diikat di badan. Kemudian selesai solat, dia nak jalan, dia kena turun, ikat di pinggang. Itu dinamakan sebagai libas. Maknanya hanya pakaian yang asasi saja. Sebab apa? Kerana dia miskin, dia tak mampu nak beli yang lain. Adapun rish itu satu nikmat yang lebih daripada itu. Kalau sebut tadi, libas itu sebagai pakaian yang menutup daruriyat kita, yang tidak dapat tidak mesti kena ada. Ataupun hajiat, pakaian yang kalau dia tak ada, tak apa, tapi rasa tak selesa. Kalau kita nak konteks pakaian ni, kita kata daruriyat ni macam apa? Daruriyat tadi macam sahabat Nabi tadi lah. Ada apa ni? Selai kain lah, tarik ni atas, turun. Apa mana tutup? Kalau orang lelaki ni tutup pusat berlutut je lah. Hak tu lah kira. Hak tu kira daruriyat dah. Pakaian yang paling basic untuk dia. Ada pakaian hajiat. Hajiat ni dia taklah sampai peringkat daruriyat. Maknanya kalau tak ada pun tak apa, tapi kalau tak ada dia akan rasa tak selesa. Seperti apa dia? Kalau kita dalam konteks kita ni, tak ada pakaian untuk atas, bawah tak ada, kita tak ada teluk belanga, tak ada. Ada kain pelikat saja. Kalau ikut tahun daruriyat terlepas dah kain pelikat saja lah. Tapi tak syok lah kan, takkanlah tak pakai baju. Maka kita dinamakan hajiat. Pakaian yang belah atas ni yang kita sebagai keperluan. Maknanya dia kalau tak pakai pun tak apa lah. Tapi kalau tak pakai kita akan rasa tak selesa. Ataupun tak selesa lah. Dia tu hajiat tu, maksud hajiat benda-benda yang tak sampai peringkat daruriyat ataupun darurat, tapi dia kalau kita tak ada benda tu, kita akan duduk dalam keadaan tidak selesa. Adapun rish adalah merujuk tahsiniyat. Tahsiniyat ni apa dia? Yang sebut tadi, baju panas, seluar dalam, baju 2-3 lai kan. Hari Ahad pakai rona ni, hari Senin pakai rona lain, itu lagi. Itu rish namanya. Boh pula apa kan? Ada pula apa? Rida kan, apa lagi? Boh serban, boh kepiah, boh macam aksesori lah. Macam-macam lah. Itu rish. Itu dikatakan pakaian tajammul ataupun pakaian untuk tambahan. Boleh tak boleh? Boleh, selama mana tidak israf. Israf tidak membazir. Boleh tak bercantik-cantik? Boleh. Islam tidak melarang bercantik, boleh pakai lah. Dia rasa nak pakai kepiah hak mahal sikit, dia pakai baju hak yang branded sikit, dengan kemampuan dia lah. Orang lain pakai baju mungkin jubah harga RM100, dia pakai baju harga RM1,500 contoh.
Mana boleh tak boleh, kalau dia mampu silakan, tapi syarat jangan membazir. Bila sebut bab membazir ni, saya teringat kami dulu ni Arab, kawan-kawan Arab selalu tegur, dia kata hampa ni orang Melayu ni membazir, baju banyak sangat. Mana tak banyak. Kita ni yalah, kalau sebut kata kita lah hak rasmi, hak mai semayang hak ni, hak pi majlis rasmi lain pula, hak raya asing. Raya dia mesti baju Melayu tu kan, ada samping apa. Sagi hak majlis rasmi pula dia kena tengok, kalau ada jenis makan malam batik. Hak jenis mai protokol sikit dia kena ada dengan blazer apa kata. Kasut tak kira ni. Hak kasut hitam dia, kasut sport dia nak main sukan lagi. Dia kata hampa ni membazir. Tapi kami kata nak buat macam mana? Itu uruf dan adat kami. Ada beza tu. Itu uruf dan adat kami. Dia buat perbandingan. Dia kata tengok kawan-kawan Pakistan senang. Pi mana pun kurta tu. Kan senang. Kan? Raya kurta, hari tak raya pun kurta. Tapi hak kawan saya tegur tu lagi hebat. Dia pakai baju tu je. Saya kenal dia 4 tahun. Masa tak pernah dia tengok pakai baju lain. 4 tahun saya kenal, duduk mengaji 4 tahun dengan dia, tak pernah tengok dia pakai. Dia kita jumpa pergi kelas, tak pernah lah sampai pergi rumah dia duduk Aleppo. Saya ingat nama dia Salum, atau sahabat rapat lah orang Aleppo. Sebab dia orang pertama yang saya kenal yang non-Malay. Waktu saya mula-mula duduk sampai di sini, duduk sebelah dia. Daripada situ lah kami berkawan sampailah habis ni. Dia ni saya kenal, saya tak pernah pergi rumah dia di Aleppo, tapi rumah dia di Damsyik habis-habis sebab dia ada sewa bilik. Bilik dia pun dia ada selai baju tu. Dia ada baju yang dia pakai, baju ingat baju kemeja warna biru, seluar jin biru. Itu je baju dia. Pergi rumah dia ada baju salinan untuk tidur, macam baju panas satu, macam seluar apa? Seluar besar, seluar orang pakai dalam jubah. Hak tu dia balik rumah dia salin tu. Dia keluar dia akan pakai baju biru dia dengan seluar jin dia. 4 tahun mengaji dengan dia, tak pernah tukar baju. Saya pun tak tahu dia tukar itu bila. Cuma saya tahu dia seminggu sekali dia akan balik Aleppo. Tak tahu lah kot dia balik tu dia tukar baju. Tapi dia tak. Aku tengok orang Malaysia ni nampak pelik. Bukan pelik lah, dia kata membazir. Tapi saya kata boleh lah, taklah membazir, kata itu adat kami. Kami terpaksa lah tambah siapa yang terlibat dengan persatuan, dia ada program dengan kedutaan. Takkanlah kita bercempera pergi kedutaan baru pakai kain melekat ni. Kita berhenti juga dia punya protokol tu kan. Pergi kedutaan kena pakai lah cara nak pergi jumpa kedutaan, ada wakil delegasi Malaysia tak kan, menteri ke apa ada lah kita punya cara pakai tu. Kita berhenti nak abang tapi kita mengaji pondok pun kena erti kat bapak tu kan, kita tak erti duk majlis tu kan. Mana tu nak tunjuk kita punya apa, kita punya cara kita berinteraksi dengan orang yang mungkin tak faham kan. Kita tak apalah, kita abang aku selesa pakai ni, tapi tak boleh. Bila kita berdakwah kita selesakan interaksi dengan orang tu. Dia ada protokol, kita railah protokol sekat mana yang kita boleh buat. Tapi nak cerita kata pakaian kita, ya kadang-kadang nampak macam seumpama itu banyak dia punya kategori dia, tapi dia, boleh tak boleh ikut adat boleh, tapi jangan membazir. Janganlah sampai pakaian tu katalah untuk baju batik saja. Kita baju batik ni seminggu sekali, hak kerja-kerjaan ni seminggu sekali, katalah 2 atau 3 helai cukup lah. Ni sampai batik sampai 10 helai, 15 helai, minta larat nak pakai. Boleh tak dapatkan yang baru? Boleh. Yang lama tu bagilah ke orang, sedekah lah. Tiap-tiap tahun buat baju raya, buat baju raya. Boleh tak buat baju raya baru? Boleh. Tapi hak yang nampak elok lagi tu bagilah ke orang. Jangan hak dah tak mau dah bagi ke orang. Tu penyakit kita tak. Hak yang dah tak mau tu, hak dah kita bulang kotak tu, dengar ada kebakaran, pakat lungguk rumah kebakaran. Tu betul tak berlaku? Betul. Dia pun tak tahu nak buang tahun, ada sabut dia buang kotak. Buang kotak lama tu ada rumah terbakar, orang cantik dia tahu. Nampak dia pergi lungguk. Kawan hak rumah terbakar pun tengok tak lalu tengok. Sebab baju tu tak boleh pakai dah. Cuba bagi baju yang kita masih sayang. Tapi kita dah tak pakai sangat sebab kita ada baju baru. Macam baju raya kan. Baju raya tahun baru kita lah beli jubah baru. Saya antara biat saja saya akan beli kat jubah selai. Tiap-tiap tahun. Dulu pergi Mekah tiap-tiap tahun ada orang selai. Bila pergi Mekah beli selai. Ni abang pakai raya. Beli satu yang agak mahal lah sikit, taklah mahal mana, tapi mahal lah sikit pada hal lain tu.
tiap-tiap tahun kita beli satu. Mana hak lama kita tengok elok lagi, tapi kita nampak kita boleh lepaskan lah bagi tengok siapa-siapa muat, kita sedekahkan. Tapi elok lagi. Itu antara cara yang boleh kita buat. Tapi jangan bagi hak yang tak mau lah. Bagi hak kita masih nampak elok, sayang. Tapi dah kita dapat hak baru, sedekahlah hak lama tu. Dapatlah pahala sebab pakaian tu masih elok, masih baru. Itu balik pada biji tadi Allah Ta'ala sebut warisha. Risha tu adalah pakaian-pakaian yang bersifat tajammul, bersifat tahsiniyat. Dia adalah pakaian yang untuk kita menampakkan lebih cantik dan lebih elok. Boleh tak boleh? Boleh. Okey, habis. Kemudian Allah Ta'ala sambung ayat berikutnya dengan mengatakan walibasut taqwa zalika khair. Dan bermula pakaian takwa kepada Allah itu terlebih baik. Pakaian hak kita pakai ni itu perlu. Pakaian yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita dalam bentuk kain ke, kulit ke apa, itu boleh pakai, silakan. Nak bercantik-cantik, silakan. Nak pakai pakaian yang agak mahal dari segi harga selama mana tidak membazir, silakan. Tapi at the end, pada akhirnya walibasut taqwa zalika khair. Pakaian yang paling utama yang perlu ada pada setiap manusia adalah pakaian ketakwaan. Hak tu paling penting. Tak guna pakaian cantik tapi perangai tak elok. Tak guna pakaian elok tapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah ketakwaan. Biarlah sederhana pada pakaian tapi takwa kita lebih. Biarlah kita miskin, tak ada banyak macam-macam jenis baju, tak ada macam-macam jenis kasut, tak ada macam-macam jenis fashion, tapi kita ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik. Iaitu pakaian dunia akhirat. Yang dimaksudkan dengan pakaian takwa, dia kata yakni berperangai takut akan Allah Ta'ala, yakni dengan mengerja pekerjaan yang disuruh Allah dan tinggal segala yang ditegah Allah Ta'ala itu. Maknanya yang dikatakan pakaian takwa ni, iaitu kita buat apa yang Allah suruh. Itu pakaian takwa lah. Maknanya yang menutup kita adalah sesuatu yang berdasarkan apa yang Allah suruh kita buat, ataupun dinamakan sebagai kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita buat, Allah larang kita tinggal. Itu pakaian yang menutup kehidupan kita. Yang membaluti kehidupan kita adalah dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata itu terlebih baik bagi seseorang kerana dikasih oleh Allah Ta'ala. Pasal apa pakaian takwa itu lebih baik? Kerana pakaian takwa itulah yang dipandang oleh Allah. Yang kita tutup ke luar ni, kita tutup aurat, okey, cantik. Tapi Allah Ta'ala tak tanya je nama apa. Allah Ta'ala tak peduli pun kita pakai berapa lai punya kain. Allah Ta'ala tak tanya pun kita pakai ridak yang paling cantik ke yang paling mahal, tak tanya. Yang Allah Ta'ala tanya adalah apa dia? Apa yang kita amalkan, apa yang dalam kita, pelaksanaan kita. Hak tu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana pakaian takwa itulah yang dikasihi oleh Allah dan manusia. Manusia pun suka kalau ada ketakwaan. Hormat orang, cakap baik, tak menghina, tak mencaci maki, tak buruk sangka, suka tolong orang, mulut manis, ringan tulang bantu orang, apa lagi? Suka menderma, cakna masalah orang lain, simpati kepada orang, empati kepada orang. Itu semua sifat-sifat yang baik. Mana orang suka tak? Suka. Itulah takwa. Dan tudung kemaluan dunia akhirat. Dan pakaian takwa itulah yang akan tudung kita punya segala kemaluan kita, segala yang memalukan kita itu. Dunia ditutup, akhirat lebih-lebih lagi. Dunia ditutup habis cantik. Dia akan pakai pakaian takwa itu, maka dia menutupi aurat yang sempurna. Dan dengan akhlaknya yang baik, dengan tindakannya yang sempurna, dengan taat yang dia lakukan, benda itu juga akan menutup keaiban dia di hari akhirat kelak. Itu dimaksudkan takwa yang terbaik. Okey. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? La'allahum zalika min ayatillah. Bermula yang demikian itu, yang ini setengah daripada segala dalil kudrat Allah Ta'ala.
Bermula yang demikian itu setengah daripada segala dalil qudrat Allah Ta'ala dan sanya erti menjadi pakaian menutup aurat dan pakaian perhiasan dan pakaian takwa Allah Ta'ala itu beberapa dalil yang menunjuk atas kekuasaan Allah Ta'ala dan keasaannya yang mewajib atas kita taatnya. Allah Ta'ala kata zalika, yang demikian itu apa dia? Segala yang disebut bermula daripada pakaian yang zahir sampailah pada pakaian takwa itu, semua tu min ayatillah, sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kan kalau kita bincang dari segi asal macam mana manusia boleh berpakaian dengan pakaian yang macam kita pakai sekarang, Allah bagi ilham kepada manusia untuk berfikir macam mana boleh ambil daripada pokok itu apa ni, boleh buat benang, ambil kapas boleh buat benang. Idea tu main mana Allah beri. Sebelum daripada tu macam mana Allah Ta'ala tumbuhkan tumbuhan itu. Macam mana manusia boleh reka pula yang kata pakaian tu dia masuk kot ni. Contoh, ada pakaian pibuh kot tu. Contoh, ada pakaian dia tarik kot bawah. Contoh, idea tu siapa bagi? Allah yang bagi. Allah yang gerakkan minda manusia untuk berfikir. Kalau sebut pakaian ni pula, kalau sebut tentang fashion, kita pun kadang-kadang kagum melihat betapa idea yang Allah beri pada manusia, akhirnya terbentuknya pemakaian yang pelbagai. Pergi negara ni, ui macam ni cara dia pakai. Dia sebut jubah saja tak sama. Budaya Arab macam ni, jubah dia macam ni. Mai Arab Saudi dia suka pakai hak jenis fit-fit sikit. Mai belah Arab Mesir dia suka pakai hak labuh macam ni, tangan besar. Tengkok dia luas sikit. Mai belah Arab Syria dia pakai jubah biasa, tapi kalau tok-tok guru dia ada jubah kot lah. Jubah kot tu pernah try nak beli tu, hangat pakai. Tapi dia nampak kalau pakai jubah kot tu dia nampak terletak elok. Kalau jalan tu sayau ke. Tak apa, kau pancung tangan tajak kan. Kita tak sampai makam tu pun sayau lah. Dia biar tarah ni dah. Hidup mai duk beratok kecau kita. Dia pasal memang smart lah, pasal dia pakai tu pakai kot macam kot tapi dia buh tarik sampai bawah kan. Jubah smart. Tu tak kira serban ni. Serban pula idea macam-macam. Mai belah Saudi cara. Saudi dia pakai apa? Dia lepas lepas tu dia buah igal kat atas. Dia mai belah Allah masih belah Turki dia ada cara Turki dah, mai belah Maghribi dia ada cara Maghribi dah. Mai Arab Syria dia ada pakai hak jenis lagu duk tarik kat atas. Dia macam-macam lah, mana kita itu bawa pakaian orang Arab. Pakaian Melayu pun sama, teluk belanga pun tengok ada teluk belanga lagu ni, ada teluk belanga lagu ni, ada. Pi Cina ada pula dia punya cara, Cina punya style. Pi negara ni ada pula dia punya. Hak tu baru pakaian lelaki. Tengok pakaian perempuan lagi pening tu. Lagi dia tak faham dia punya passion lah. Macam-macam mana nak cerita, kata begitulah idea yang Allah beri pada manusia, dan semua tu daripada mula benda tu dijadikan oleh Allah Ta'ala daripada tumbuhan kepada pokok kapas, kemudian keluar manusia boleh fikir semua, sampailah buat kepada bermacam-macam jenis pakaian dalam pelbagai warna dan sebagainya. Zalika min ayatillah. Semua tu boleh memberikan satu gambaran kepada kita tentang kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga keasaan Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala yang maha tunggal saja yang mempunyai kekuasaan ataupun kehebatan yang boleh buat yang seumpama itu. Yang akhirnya apa dia? Mewajib kepada kita untuk taat. Itu tujuannya. Mana untuk kita renung semua apa yang Allah Ta'ala jadikan, merenung semua nikmat yang Allah berikan. Dia punya matlamat akhirnya apa dia? Mewajib taat kepada manusia. Mana manusia itu sedar kata kita ni lemah. Manusia itu sedar kata kita ni tak punya apa-apa. Manusia itu sedar kata kita ni hina dina. Manusia itu sedar bahawasanya kita ni tak punya apa-apa langsung ilmu kalau tidak dianugerahkan oleh Allah. Kita tak ada apa-apa kekuatan kalau tidak diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka bila kita tahu betapa lemahnya kita, betapa banyaknya nikmat Allah pada kita, maka disitulah lahirnya perasaan hamba. Itu yang penting tu, melahirkan perasaan hamba, al-ubudiyah, perhambaan kepada Allah Ta'ala. Maka lahirlah perasaan ataupun kemahuan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian Allah sebut la'allahum yadhakkarun, mudah-mudahan mereka itu terima pengajaran mereka itu dan beriman. Tu kan, la'allahum yadhakkarun, mudah-mudahan mereka itu mengambil pengajaran daripada apa yang dia tengok, daripada apa yang dia lalui, daripada apa yang dia rasakan. La'allahum yadhakkarun, mudah-mudahan mereka ambil pengajaran. Ini yang penting sebenarnya, untuk manusia sentiasa bertazkirah. Yadhakkarun itu tazkirah, zakkara yudhakkiru tazkiratan, peringatan. Ini yang sebenarnya perlu dipupuk oleh setiap manusia, untuk seringkali memperingati, renung balik, sedar bahawasanya apa yang kita ada kini adalah milik Allah Ta'ala. Apa yang kita dapat ini anugerah daripada Allah. Ini kadang manusia lupa. Ini yang kadang manusia lupa. Itu pentingnya Quran untuk memperingati kita, pentingnya hadis untuk ingat kita, pentingnya taklim untuk ingat balik. Untuk kita, ialah kita manusia, kita sering lupa, kita sering ghalib, kita sering apa istilahnya, lalai, kita lalai, kita sibuk dengan hidup dunia, kita sibuk dengan kemewahan, kita sibuk dengan kerja kita, kadang-kadang membuatkan kita lupa. Tapi bila Allah Ta'ala sebut tentang ayat Quran, cerita tentang alam, kan banyak ayat cerita tentang alam, kita baca banyak dah ayat sebelum ni, cerita tentang langit, cerita tentang bumi, cerita tentang diri kita. Itu semua tujuan apa? Mudah-mudahan kita ingat balik. Ingat balik. Peringatan itu penting. Peringatan itu sebenarnya membuatkan kita insaf. Itu yang kita perlu lahirkan di kalangan orang beriman, adalah orang yang sentiasa menginsafi diri. Tak salah untuk kita menikmati nikmat, tak salah. Tapi kita kena sedar, setiap yang kita nikmati itu adalah milik Allah Ta'ala. Dan menjadi kebiasaan kita lemah, lupa, ghalib dan alpa, maka perlunya tazkirah, perlunya peringatan untuk kita kembali kepada jalan yang benar. Itu kata la'allahum yadhakkarun, mudah-mudahan mereka itu mendapat pengajaran. Okey. Kemudian sebelum kita pindah pada ayat berikutnya, dalam tafsir Ibnu Katsir ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang doa-doa yang boleh kita baca, yang sunat kita baca waktu kita pakai pakaian. Ini antara benda yang kita rasa kita kena cuba amalkan. Doa makan, nampak gaya alhamdulillah lah kita buat. Doa naik kenderaan pun nampak gaya buat juga kot, insya-Allah kan. Doa pakai baju ni jarang orang baca. Dia ada doa dia. Antaranya diriwayatkan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, siapa-siapa yang pakai pakaian ataupun siapa yang memperbaharui pakaian, mana pakai baju lah, dia pakai baju ataupun dia mendapat pakaian lalu dia pakainya, dia bacalah doa, alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Cara baca tu memang tak amal tu. Kalau amal dia baca laju lah. Tu baca sambil duduk tengok. Tu baca duduk kembang banyak kali tu, tanda tak tahu tak amal tu. Tahu doa tu dah tapi tak amal, tu lupa. Tapi kena mula berazam. Insya-Allah kita pakai berazam. Ni Ramadan kali ni kita nak paling kurang apa yang baru boleh buat, pakai baju baca doa. Dia lah. Adalah benda baru. Sekali lagi saya baca, alhamdulillahilladzi kasani, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian kepadaku. Kasani, yang memberikan pakaian. Ma uwari bihi aurati, yang mana pakaian itu boleh aku tutup auratku. Wa atajammalu bihi fi hayati, dan aku boleh mencantikkan dengannya, dengan pakaian tadi, kehidupan. Itu kita dalam doa ni ada dua benda. Pertama, kita terima kasih, alhamdulillah alladzi kasani, Allah Ta'ala yang telah memberikan kita pakaian. Yang pakaian itu apa dia? Ma'wari bihi aurati, yang boleh menutup auratku. Wa atajammalu bihi fi hayati, dan kita boleh bercantik-cantik. Maka kita dalam doa ni kita terima kasih kepada Allah yang beri kita pakaian. Dengan pakaian ni ada dua kita punya matlamat dia, ataupun dua dia punya hasil daripada pakaian yang dipakai. Pertama, ma'wari bihi aurati, yang boleh menutup auratku. Itu yang paling penting, nombor satu.
Yang libasan tadi terjemah apa, tafsiran kepada apa ayat tadi? Allah kata apa? Libasan, qad anzalna alaikum libasan. Libasan tu maknanya pakaian. Pakaian ni yang luar. Kasani, yang menutupkan ma'uwari bihi aurati, yang akan menutup aku punya auratku. Yang kedua, wa atajammalu bihi fi hayati. Yang kedua tu warisha tadi, iaitu dengan pakaian ni juga kita boleh nampak segak sikit, bercantik-cantik sikit, barulah confident tu sikit. Dan pakaian ni pun dia kena, dia pakaian yang cantik tu dia menimbulkan confident, confident. Maka ini antara doa yang perlu kita cuba amalkanlah. Alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana Allah Ta'ala bagi kita pakaian, kita amalkan dengan dua matlamat tadi, tutup aurat dan juga bercantik. Kita sebut tadi kecantikan ini dia memberikan satu keyakinan satu. Yang kedua, lebih-lebih lagi kepada orang beriman, ini penting. Ini saya ingat pesanan daripada tuan guru kita arwah Syekh Ahmad Yusof. Dia pesan masalah pakaian. Ini dia pesan, orang Islam ni kena pakai bagi elok. Bahkan kalau tok guru ni diminta untuk berpakaian secara sempurna, smart, bagi nampak ada kemah, bagi kemah. Ustaz Ahmad saya ingat dia kalau pakai jubah dia memang orang kata ada saiz. Smart. Dia tak pakai hak jenis lebih kurang, dia pakai semua kita tengok terletak elok kan. Sebab menampakkan dia punya apa? Inilah dia kata kita bawa imej agama. Bila biar nampak Islam tu cantik. Sebab dalam hadis menyebut innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu cantik, Allah tak suka benda yang cantik. Jangan sebab kita pakai lebih kurang je akhirnya bukan kita yang dihina, Islam yang dihina kan. Pula orang Islam ni pakai pun selekeh kan. Dia pesan. Saya ingat waktu kami di sana, kami mengaji tu, dulu zaman kami tu. Dulu peringkat awal ialah kita sekolah pondok kan. Pondok ni masuk kelas pakai kain pelikat mungkin okey ya. Tapi Ustaz Ahmad dia buat perubahan. Dia buat perubahan, dia minta untuk bagi nampak smart. Akhirnya berlakulah inovasi waktu kami belajar tu. Ya mula-mula pelik je lah kan, kita ngaji pondok kain pelikat dah lah, kain pelikat. Selipar tak sing kan. Selipar tak sing masuk kelas. Ustaz Ahmad dia tak boleh, kita kena pakai smart. Jubah pakai seluar hitam, kasut hitam. Kan. Seluar hitam, kasut hitam. Kasut pula kena kiri. Baru dia nampak tu dia kemah kan. Kita pun mula-mula nampak betul lagi bila takat gambar segak juga nak pakai ni. Nampak dia punya gah. Pakai biar nampak smart. Sebab kita membawa imej agama. Nak soban pakai smart. Pakai yang mahal lah. Ada memang ada ulama-ulama yang spend sebahagian duitnya untuk pakai yang baik untuk dia melakukan perkara-perkara yang seperti ketaatan macam solat. Dia special sikit. Dia beza dengan kita hak semayang tu hak paling murah tu. Kira kalau boleh pakai semayang pakai baju panas tu pakai baju pagoda kan. Tak mahu semayang kat rumah lagi. Sepatutnya hak mai semayang lah kita pakai apa ni smart pada. Kalau saya ingat kalau teringat Syekh Nuruddin dia pesan, ni kita cuba buat juga, boleh tak sikit-sikit. Hari Jumaat punya pakaian ada special. Ini hari Jumaat saja kita pakai. Hari lain kita tak akan pakai. Kita sediakan satu. Kalau boleh warna putih sebab tu sunnah dia. Atas putih, kepiah putih, kalau nak pakai serban putih. Kalau nak hardcore kain pelikat putih. Itu kemah tu. Itu kemah dia kan. Hak ni kita hanya special untuk hari Jumaat. Kan? Ini pasal khas, ada hari yang istimewa. Hari raya tiap minggu kita hari Jumaat lah. Bagi nampak elok. Dan mana hari lain tu okey, pakai hak biasa. Tapi yang penting kita pakai tu bukan sekadar untuk kepuasan kita, tapi dia ada di situ satu kepuasan pun ada. Yang kedua taat kepada agama, ikut sunnah Nabi. Seterusnya apa? Untuk menunjukkan gahnya Islam tu. Sebab kita mewakili agama Islam. Kita ni nama saya Hazwan ni bukan saya seorang. Saya bawa orang tak kenal, orang tak kata dia tu orang Islam.
Mana kita bawa bersama kita nama Islam, dia tu orang Islam. Maka kita kena ada satu syakhsiah ataupun jati diri yang menampakkan kita punya yalah gah kita dalam berpakaian. Tapi ialah bukanlah sentiasa sampai tak boleh pakai baju pagoda, duduk rumah pakai pagoda kan. Mana ada tempat-tempat kita tengoklah keadaan, mana kesesuaian kita lah. Mana taklah sampai mesti nak kena sentiasa. Ialah kadang-kadang ada orang dia casual, mana santai, okey tak apalah santai. Dia masa itu sifat manusia, tapi terutamanya pada majlis-majlis, tempat-tempat yang solat, tempat-tempat yang berhimpun orang ramai. Sebab apa pula ulama kata kenapa ada hadis Nabi sebut tentang raya kena pakai pakaian yang paling elok, bahkan ada mengatakan paling baru, kerana tempat itu tempat perhimpunan. Kenapa hari Jumaat kena pakai pakaian paling bersih? Kerana di situ kita berhimpun dengan orang, yang penuh putih bagi nampak elok. Dan itu semua konsep-konsep dalam Islam. Itu semua antara konsep-konsep yang diajarkan dalam agama, yang kita berpakaian ini kita membawa banyak arti dalam hidup kita, memberikan keyakinan diri, mengikut sunnah Nabi, menunjukkan keizzahan dan juga kekuatan Islam dan sebagainya. Saya teringat seorang dia sebut tentang pakaian, Sultanul Adil Nuruddin Az-Zanki. Sultanul Adil Nuruddin Az-Zanki, mentor kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Saya baca kisah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, mentor dia adalah Sultan Nuruddin Az-Zanki. Sultan Nuruddin Az-Zanki dikenal Nabi Sultanul Adil Az-Zahid. Dia seorang sultan yang adil lagi zuhud. Di rumah dia akan pakai baju yang bertampung-tampung. Tapi bila dia bermesyuarat dengan pembesar, dia akan pakai pakaian kemegahan. Bila dia ada meeting dengan raja-raja, dia ada meeting dengan pembesar-pembesar Rom, kerana zaman dia zaman Nuruddin Az-Zanki, zaman tentera salib serang dunia Islam. Dengan Nuruddin Az-Zanki dia banyak terlibat dengan peperangan. Dia perang, dia pakai baju perang. Bila dia ada meeting, ada pertemuan, perbincangan dengan raja-raja, ada nak buat apa-apa perjanjian ke, dia akan pakai pakaiannya kemegahan sebagai seorang raja, sebab dia melambangkan dia punya kedudukan sebagai seorang sultan. Tapi dia balik rumah, dia pakai balik baju. Bila orang tanya kenapa, dia kata biarlah di rumah ni aku rasa aku sebagai manusia biasa, aku hanyalah hamba Allah Ta'ala. Tapi bila aku keluar, aku jumpa orang, itu aku sedang urusan rasmi aku. Aku sedang bawa bukan takat diri aku bawa nama agama, aku bawa nama negara umat Islam, aku bawa sebagai pemimpin umat Islam. Aku kena tunjukkan aku punya sebab respect orang akan ada pada situ. Tapi bila balik rumah, itu aku dengan keluarga je lah, dengan family. Pakai biasa sebab di rumah pula hanyalah hamba Allah Ta'ala yang tak siapa tengok pun kan. Tak perlu pun nak tunjuk yang elok-elok dan sebagainya lah, di sekitar kawasan rumah dia. Itu contoh yang ditunjukkan oleh Sultan Zahid Al-Adil Nuruddin Az-Zanki, bagaimana berpakaian itu sebenarnya memberikan banyak kesan dalam kehidupan, bahkan bukan kehidupan, bahkan keizzahan, kekuatan dan juga kemegahan Islam itu, bukan kemegahan kita, kemegahan agama itu kadang-kadang terletak pada pakaian-pakaian dipakai oleh kita sendiri apabila kita berpakaian itu. Maka itulah antara konsep-konsep pakaian. Yang penting basic itu aurat. Kemudian kita sebutkan tadi adanya unsur-unsur tajamul dalam berpakaian boleh, tapi dengan syaratlah tidaklah sampai peringkat membazir. Itu yang paling penting lah, tu keyword dia. Jangan sampai nak pakaian yang pasal nak elok sampai berhutang, sampai dah berhutang tak bayar hutang. Tu lagi teruk. Dah lah beli baju tu hutang, tak bayar pula hutang. Hutang pula kat kawan. Kawan duk angin dia. Tak saya ada seorang kawan macam tak. Dia kata bab hutang, dia kata tak lupa. Kita duk geram ke apa? Kawan tu tak boleh bayar hutang kita. Tengok Facebook kerja berjalan kata. Itu minta hutang duit tak ada. Janganlah sampai tahu tu mana nak pakai pakaian okeylah, jangan membazir. Jangan sampai pakai hutang dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kita akan berhenti takat tu. Lepas ni kita akan masuk ya bani Adam la yaftinakumul. Macam mana macam La ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyurihima sawatihima innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya alladhina la yu'minun. Kita akan sambung balik dalam pertemuan yang akan datang lepas daripada Ramadan nanti insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mohon maaf salah dan silap. Saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan al-Mubarak. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat, maghfirah dan pembebasan daripada api neraka bagi kita yang berada dalam bulan Ramadan nanti insya-Allah.
wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahma an-nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhama al-malaikati al-muqarrabin wa ahdina bi hidayatil 'arifin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di farqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.